Berikutnya saya silakan Yang Berhormat Kubang Krian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Di-Pertua di atas kesempatan ruang yang diberikan pada saya untuk berbahas, dan saya mulakan perbahasan dengan memetik suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Yang maksudnya, bila kamu mendengar wabak di suatu tempat, janganlah kamu masuk ke tempat tersebut, dan bila mana kamu berada di tempat itu, maka janganlah kamu keluar daripada tempat tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini memberi erti kepada kita betapa pentingnya kawalan penyakit berjangkit dapat dilakukan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat bahawa pindaan Akta 342 ini menjadi fokus bincangan kita, terutama selepas berlakunya wabak COVID-19 pada tahun 2020. Dan pindaan ini pada ketika itu bertujuan untuk memperkukuhkan kawalan kesihatan awam selepas kita berdepan dengan pandemik yang belum pernah dialami oleh negara bahkan dunia. Secara amnya, RUU yang dibentangkan pada mesyuarat kali ini adalah sama dengan usaha yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini pada tahun 2021, walaupun ketika itu ada pihak pembangkang yang menentang usaha yang telah dibuat oleh pihak kerajaan pada waktu itu. Dan hari ini mereka ada dalam kabinet, dan kita boleh refer balik pada kenyataan-kenyataan dibuat waktu mana kerajaan dahulu mengawal pencegahan wabak penyakit ini. Saya melihat bahawa Akta RUU 342 ini boleh disifatkan sebagai langkah penting bagi memastikan kerajaan lebih bersedia menghadapi sebarang krisis kesihatan masa depan. Kerana undang-undang yang sedia ada, yang digubal tahun 1988, mungkin tidak sesuai dengan suasana yang berlaku pada waktu ini, terutama dengan wabak yang lebih kompleks dan melibatkan pelbagai sektor. Namun dalam masa yang sama terdapat beberapa perkara yang saya ingin bangkitkan. Yang pertama berkaitan dengan pindaan Seksyen 2 yang menggantikan perkataan had lapangan terbang dan pelabuhannya dengan perkataan had lapangan terbang, pelabuhan dan sempadan daratnya. Penambahan dan perluasan wilayah ini tentulah melibatkan peningkatan tenaga kerja. Dan saya melihat banyak pintu masuk negara kita, termasuk Bukit Kayu Hitam, Rantau Panjang dan Johor Bahru akan melibatkan penambahan kaki tangan dan juga fasiliti. Persoalannya ialah apakah kerajaan bersedia turut sama bukan meminda saja, tapi menambahkan kaki tangan supaya penambahan ini selaras dengan bilangan kaki tangan yang akan menjalankan tugas dan fungsi nanti. Yang kedua, difahamkan keperluan semasa untuk pegawai kesihatan persekitaran PKP di Malaysia masih tidak mencukupi. Memandangkan beban kerja yang semakin meningkat, khususnya selepas pandemik COVID-19, saya melihat menjadi satu keperluan kerajaan untuk menyerap pegawai bekerja dalam situasi kontrak yang tidak menentu nasib mereka bagi menampung tugas yang kompleks dan kritikal ini. Alangkah baiknya kalau kerajaan menyerapkan tenaga-tenaga kontrak ini menjadi kaki tangan tetap pihak kementerian. Kerajaan harus memfokus kepada rekrut dan melatih lebih ramai pegawai serta memastikan kestabilan jawatan termasuk bagi pegawai kontrak supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan berkesan tanpa kebimbangan terhadap status pekerjaan mereka. Waktu COVID dahulu kita dengar bagaimana sebahagian di antara nurse kita terpaksa dihantar ke Sabah dan Sarawak, dan mereka dihantar pada waktu yang sangat kritikal, dan saya fikir perkara ini tidak sepatutnya berulang pada masa hadapan. Seterusnya saya merujuk kepada pindaan seksyen yang sama, iaitu takrifan stesen kuarantin yang diperluaskan kepada mana-mana hospital dan tempat. Saya ingin bertanya sejauh mana persediaan yang telah dilakukan untuk memastikan kapasiti dan fasiliti tempat tersebut mencukupi dan bersedia pada bila-bila masa untuk melaksanakan pencegahan dan kawalan penyakit. Adakah kerajaan telah mengenal pasti kelengkapan semua hospital serta tempat diletakkan dengan kemudahan peralatan yang diperlukan? Apakah mekanisme pemantauan yang akan digunakan untuk memastikan tempat-tempat ini dapat berfungsi dengan cekap sekiranya berlaku wabak? Seterusnya saya mengenai persoalan berkaitan dengan proses pengeluaran kompaun yang kini ditentukan di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja. Difahamkan perubahan baru mewajibkan kompaun perlu mendapat kelulusan bertulis daripada pendakwa raya. Ini pastinya menambahkan birokrasi dalam proses ini. Soalan saya,
Apakah rasional di sebalik perubahan ini? Dan adakah kerajaan sedar bahawa langkah ini berpotensi melambatkan proses penguatkuasaan serta penambahan beban pentadbiran? Akhir sekali, manakala masa yang tidak mencukupi, saya ingin menyentuh tentang market isu pemeriksaan kesihatan di pelabuhan. Mengikut International Health Regulation 2005, pelabuhan diberi kuasa untuk mengeluarkan sijil kawalan sanitasi kapal, ya, ataupun SSCC. Walaupun fee bayaran untuk sijil ini ditetapkan oleh pihak negara, oleh setiap negara. Di Malaysia difahamkan bahawa kadar fee ini berbeza di setiap pelabuhan. Malah terdapat negeri-negeri seperti negeri yang tidak bersekutu yang tidak mengenakan sebarang fee tertakluk kepada akta yang lama. Persoalan saya, berapakah kadar bayaran semasa dikenakan di setiap pelabuhan Malaysia? Dan adakah kerajaan bercadang untuk menyelaraskan kadar fee ini supaya lebih munasabah dan seiring dengan amalan dengan negara lain yang juga berpotensi menjadi sumber bagi pendapatan negara pada masa hadapan? Ini saya mohon mencadang. Terima kasih.